Assalamualaikum dan selamat pagi semua kelas 4 mana. Hari ini kita belajar bab baru ya, iaitu ikatan ion. Ikatan ion di bawah tajuk ikatan kimia ni banyak. Ikatan ion, ikatan covalent, ikatan logam, ikatan datif, apa tu? Ikatan hidrogen kah? Okay. So kita hari ini kita fokus kepada ikatan ion dan covalent. Okey, ikatan ion terbentuk apabila atom logam dengan bukan logam, atom logam derma elektron, atom bukan logam terima elektron. Okey, jadi itulah terbentuknya ikatan ion. Satu logam, satu bukan logam. Okey. Konsepnya kelas, apabila atom neutral, dia membuang elektron, dia akan menjadi cation. Dia menerima elektron, dia akan menjadi anion. Okey. Jadi ingat, kalau cation ni adalah ion-ion yang bercas positif, bekas menerima elektron. Anion ni adalah ion-ion yang bercas negatif sebab dia telah menerima elektron. Okey, contohnya natrium ni kan. 281. Jadi satu ni tidak sabar-sabar dia mau buang satu elektron ni untuk mencapai sios tu. Stable apa tu sios? Susunan elektron oktet yang stabil. Dia lebih cenderung membuang. Okey, jadi dapatlah satu dibuang dia akan menjadi positif 1. 2 dia buang dia akan menjadi positif 2 ya. Tengok ni. Kalau dia buang 3, okey, aluminium ni dia buang ini, dia buang ini, dia buang ini, dia buang ini. Derma 3 elektron atau melepaskan 3 elektron. Jadi dapatlah 3 positif sebab dia buang elektron. So asalnya dia begini. 13 kan, 13 proton, 13 juga elektron. Sebab kalau atom neutral, proton apa pula ni? Proton sama dengan elektron kelas. Jadi selepas dia menjadi ion, cation ni, cation, ion yang bercas positif, berapa protonnya? Tetap sama. Tetapi elektronnya sudah berubah menjadi 10 saja elektronnya. Tengok 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 elektron. Jadi apa yang berlebihan sekarang? Cas positif proton yang berlebihan 3. That's why lah dia 3 positif. So kalau 2 di belakangnya macam 2, dia akan membentuk positif 2. Macam itulah ya. Kalau di belakangnya 1, of course dia akan membentuk positif 1. Itu simple je. Okey. Bagi ion yang bercas negatif pun sama je. 2, 7, dia lebih cenderung menerima 1 elektron berbanding membuang 7 elektron. Ya. Fluorine lebih mudah dia menerima 1 elektron berbanding dia menderma 7 tu lagi susah. Okey, jadi tambah 1, jadi apa yang ditambah tu? Elektron kan. Jadi elektron bercas negatif, dia bertambahlah 1. Tambah 2, 2 negatif. Tambah 3, dia akan jadi 3 negatif. So, basically, berapa proton sini? 2 tambah 7. Elektron kita 9. Elektron 9 juga proton. Before lah, sebelum dia membentuk anion. Sekarang ni, dia sudah menambah 1 elektron. Jadi, berapa satu elektronnya? 10 elektron, tapi proton tidak berubah ya. Macam tu. Jadi, berlebihan elektron 1. That's why lah dia negatif 1. Okey, seterusnya. Okey, untuk oksigen pula, kamu tengok oksigen. Oksigen ni macam mana mau dapat 8? Untuk oktet kan, jadi kena tambah lagi 2 elektron. So, bila terima 2 elektron, dia bercas 2 negatif. Okey, sebab dia terima 2 elektron kan. Apa jadi? Kita punya elektron berlebihan lah. So, sini 8 proton, 8 elektron. 2 tambah 6 kan, 8 kan. Tapi selepas dia membentuk anion, apa yang berlebihan? Kita tambah 2 elektron, elektron jadi 8, proton tetap sama. Tapi elektron kita telah berlebihan 2, 10 elektron. Okey, ini biasa keluar objektif lah. So ni, inilah dia punya cas. Okey, jadi yang kita tahu kumpulan 1 cenderung melepas. Kumpulan 17 cenderung menerima elektron kan. Jadi diorang bergabunglah membentuk ikatan. Give and take. Macam natrium ni dia buang 1 elektronnya. Fluorine pula akan terima elektron yang dibuang itu. Okey, jadi diorang bukan berkongsi ya. Diorang satu buang, satu terima. Jadi dia bukan berkongsi, dia satu buang, satu terima. Jadi dia buat bracket macam ni ya kelas. Natrium positif 1, fluorida. Jadi inilah ikatan ionik bagi natrium fluorida. Natrium membuang, atom natrium menderma 1 elektron untuk mencapai sios. Atom fluorine pula menerima 1 elektron untuk mencapai sios. Ion fluorida mesti bagi tahu cas lah terbentuk. Dia akan membentuk anion dan cation dengan masing-masing cas dia. Berapa dia buang, berapa dia terima. Okey, jadi 1, 1. Okey, mereka ini ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat.
ataupun ikatan ion yang sangat kuat dan membentuk sebatian NaF. NaF tu kan? Sebab natrium 1 positif, fluorin pun 1. Okey, bagi macam mana dengan magnesium oksida? Okey, kamu tengok magnesium oksida punya ceritanya ya. Okey, ini biasanya soalan esei kelas. Kalau magnesium ni, kita baca congak-congak dulu di luar. Magnesium 282. Okey, jangan tengok dulu tu. Okey, 282. Alamak, oksigen ni perlu buang 2. Oksigen pun terima 2. Jadi win-win kan? Jadi that's why magnesium perlu 1 saja, oksigen pun perlu 1. Okey, nanti kita tengok kalau yang ada 2 atau 1 tu ya. Kita tengok ni, okey, susunan elektron bagi magnesium dia buang 2, oksigen terima 2 elektron tersebut. Jadi keyword yang pertama mesti bagi tahu susunan elektron bagi atom apa adalah bla bla bla. Okey, poin kedua, atom magnesium tu seperti atom logam, jadi dia mendermakan 2 elektron. Untuk apa dia menderma 2 elektron? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Susunan elektron oktet yang stabil, sios. Lepas tu bila dia membuang, dia akan menghasilkan ion lah. Berapa dia buang, itulah charge-nya. Magnesium 2 positif. Sebab dia magnesium, dia buang 2 elektron. Dia begini betul magnesium. Dia buang 2 elektron menjadi magnesium 2+. Okay. Tapi elektron ni tak mau negatif. That's why dia orang bawa ke kanan persamaan. Macam matematik laba. Okay, faham ya? Asalnya dia donate ya. Donate ya. Okay. Atom oksigen pula menerima 2 elektron. Jadi kenapa dia perlu terima 2 elektron? Untuk mengejar sios ni lah. Apabila dia mencapai sios, akan ada terbentuk ion bercas negatif. Okay, tadi itu positif, ini negatif. So, ni poin ketiga. Poin keempat, bagi tahulah ion yang terbentuk tadi, magnesium 2+ dan ion 2 negatif tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian magnesium oksida. Ni sebenarnya poin seterusnya ni, dan membentuk sebatian MgO terhasil. Dia punya formula kimia yang betul lah, MgO kah? Jangan buat Mg2O2 kah? Yang salah-salah tak boleh lah diterima. Dia mesti yang tepat lah. Magnesium 1, oksigen 1. Okey. Jadi dia punya lukisan ikatan kimianya, ikatan ionnya seperti begini ya. Magnesium dalam out bracketnya 2+, oksigen, magnesium ion 2 positif, oksida ion oksida 2 negatif. Okey, dia macam tu lah lukiskan bracketnya. Okey, natrium klorida nanti kamu baca ya. Ini pun give and take 1-1. Okey. Kamu tengok tadi tu dia punya animasinya tu. Okey, tengok dia bagi. Jadilah ni. Okey. Lukiskan in bracketnya kalau ionik. Macam mana pula magnesium klorida? Cuba kita fikir, magnesium ni dia buang 2, tapi klorin hanya perlu 1 je. Macam mana tu? Magnesium ni membuang 2. Klorin hanya perlu 1. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Ini kena ada knowledge kimia jugalah. Knowledge kimia kita magnesium 2+. Ion klorida kita chloride -1. Ini previous knowledge ya. Jadi kita kasih silang-silang kononnya akan jadi formulanya MgCl2. So basically kita perlukan 2 atom klorin dan 1 atom magnesium untuk pembentukan ikatan ni. Supaya kamu tidak lost berapa atom klorin diperlukan dalam pembentukan ni. So at the end dia akan begini. Itu cerita esei ya. Ini kamu kena fahamkan untuk esei lah. Okay. So at the end magnesium 1, klorin 2. Sebab yang tadi tu, yang 2 ni, satu pada atom klorin 287, satu lagi pergi 287 ion klorida. Kan? Jadi win-win situation. Satu pergi sini, satu pergi sini. Cuma ini adalah penerangan untuk esei lah. Pertama sekali, susunan elektron bagi bla bla bla. Atom magnesium perlu menderma untuk sios bagi bentuk ion. Okay? Atom klorin ni dia mesti ni ya, atom. Selepas tu dia akan ion. Okay? Atom klorin terima 1 elektron untuk mencapai sios dan menghasilkan ion. Tengok sini. Atom ion. Okay, jadilah ni persamaan kimia dia. Okey, mesti buktikan dengan persamaan kimia. Lepas tu ion-ion yang terbentuk ini magnesium 2+ dan 2 ion klorida ditarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian magnesium klorida dengan formula MgCl2.
Okey kelas? Ni dia punya inilah. So magnesium 1, chlorine, ion klorida 2. So samakan dengan teori kita. MgCl2 samakan yang kita hafal kononnya lah, sudah tahu. Teorinya Mg1Cl2. So macam tu. Oh, mesti tulis juga dia punya elektron, susunan elektron selepas pembentukan. Macam ni lah magnesium fluorida. Okey, cerita. Poin pertama mesti bagi tahu susunan elektron bagi atom magnesium ialah bla bla bla. Dia perlu melepaskan 2 elektron untuk mencapai sios dan membentuk ion. Ini perubahan dari perkataan atom kepada ion. Okey, buktikan dengan persamaan kimia. Apa ini? Okey, tu ni magnesium tu. Mana saya tarik 2 tu kan. Kita tengok dia punya animasi. Kan. Jadi terhasillah magnesium. Tapi itu before. After tu mesti yang ini saja. Kalau dalam exam tuliskan lukisan pembentukan ikatan ionik bagi magnesium fluorida. Macam ni je lah. Tak payah tunjukkan before. Kami mau yang after saja, tapi tak salah juga letak before. Tak apa, letak pun before tu boleh lah. Okey. Ikatan covalent. Covalent ni dia berkongsi elektron untuk mencapai sios, duplet or octet. Dia ni duplet or octet ya. Jenis ikatan covalent ni ada tunggal, ganda 2, ganda 3. Maksudnya contohnya dia beginilah. Kalau tunggal ni chlorine and chlorine. Ganda 2 ni oxygen and oxygen. Ganda 3 ni ammonia. Selama ni kita sebut kan gas chlorine, gas oxygen, gas ammonia. Gas ammonia lah pula. Gas nitrogen. Tapi kita tak tahu pun ikatan kimianya ada covalentnya tunggal kan, ganda 2, ganda 3 kan. Sebab ini adalah formula kimia kan. Okey, Cl2O2 N2. So sebenarnya dalam-dalamnya begitulah. Tunggal, ganda 2, ganda 3. Okey. Inilah dia orang berkongsi. Dikasih melekat ni, ini dikasih melekat. Ini berkongsi lah dia di sini. Okey, tempat perkongsian tu kelas dia inilah. Gitulah jadi. Nampak tu? Sama ada di sini di bulat, 1 star. Ataupun yang penting nampaklah berkongsi tu. Begitu. Okey, dikasih nampaklah tempat perkongsian tu ya sini. Okey, seterusnya. Okey, macam hidrogen ni kan. Gas hidrogen kan H2. So, di belakangnya kan 1 sejak jadi 1 jumpa 1 kan jadilah duplet kan. Jadi 2 ni adalah susunan bagi duplet. Okey, ammonia. Ni susah sikit lah. Ammonia basically NH3. So, macam mana NH3 tu boleh bergabung? Okey, kita go through macam mana ikatan covalent pada ammonia ya. Okey, macam biasa kalau esay lah. Susunan kita masih cakap dulu. Susunan elektron bagi atom natrium ialah 2.5. Ini dibagi dalam exam lah proton number kan. From the proton number, atom hidrogen adalah 1. So, kita akan sebut bagi electron valence. Kalau covalent ni kita pentingkan electron valence. Okey, electron valence poin kedua. Electron valence bagi atom natrium adalah 5. Hidrogen 1. Jadi macam mana kita mau kasih 8 tu ya? Cuba fikirkan macam mana tu ya. Nitrogen bukan begini. Nitrogen 5 belakangnya tapi dia perlukan 3 lagi. 3 untuk 8, betul? Hidrogen ni untuk duplet dia perlu 1 lagi. Jadi macam mana tu 5 dengan 3 di belakang. 5 ni perlu 3 elektron. So secara logiknya lah hidrogen tu perlukan 3 lah. Jadi dia akan masuk kepada yang 5 kosong tu. 5 tu 3. Sorry. Gini itu ya. Pasal aku cakap ni. Okey, sorry. Cikgu tersasul sudah. Okey, macam mana 5 tu disusun. Kamu tengok 5 tu disusun. 1, 2, 3. Untuk natrium, nitrogen 4, 5. Jadi hidrogen penuhkan dia sini 6. Ini dikira, kalau jangan berkongsi ini dikira 6. Elektron ke 6. Elektron ke 7.
elektron ke-8. Jadi 8 lah sudah. Hidrogen masuk 3. Untuk lengkapkan 5 ni, untuk dapatkan 3 elektron, hidrogen perlukan 3. So, apa jadi? Atom nitrogen menyumbang 3 elektron lagi untuk dikongsikan. Okey. 3 sejak. Kenapa bukan 5? 3 sejak lah. Sebab sini 1, 2, 3. Okey, yang 2 tu sini dah ada untuk berkongsi sebab perlu 3 sejak. 3 kan? Atom nitrogen menyumbang 3 elektron untuk dikongsikan bersama, manakala atom hidrogen menyumbang 1 elektron untuk berkongsi. Okey. Jadi, what we need hanya 1 atom nitrogen sahaja. Tapi 3 atom hidrogen untuk mencapai COs. Ini kena dicakap 1 nitrogen, 1 atom nitrogen, 3 atom hidrogen diperlukan untuk perkongsian ini. Ikatan kovalent terbentuk, molekul kovalent NH3 terbentuk. Okey, kita tengok agak susah sikit untuk yang kovalent ni kan. Okey, molekul air. Okey, basically kena ada knowledge lah, molekul air is H2O. Tapi macam manakah dia itu boleh berkongsi? Okey. Kita tengok susunan elektron bagi atom hidrogen di belakangnya 1. Oksigen di belakangnya 6. Kita tengok 6. 6 tu maksudnya dia perlukan hanya 2 elektron sejak kan? 2 sejak tahu. Sebab dia perlu 6 di belakangnya. Dia perlu 2 sejak untuk jadikan 8. Fahamkan itu ya? So, hidrogen kita perlukan 2 lah. Untuk kasih genap 8 COC oksigen. So, dia begini betul 6 kan. Kita cara menyusunnya ya. 1, 2. Yang belakang oksigennya 3, 4. Okey, 5, 6 ni. Elektron ke-5 dan elektron ke-6 ni bersedia untuk dikongsikan. Cikgu nak lukis di dalam. 6. 6 kan yang di belakang oksigen tu adalah from. Kita tulis begini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di sini yang bersedia untuk dikongsikan di sini. Supaya nampak cantik. Tak, kalau di sini nah. Macam mana tu kalau di sini? Boleh jugalah. Tapi ini lagi kemas kan kalau begini. So, hidrogen kan hanya 1. Jadi, dapatlah kat sini. Maksudnya tempat berkongsi diorang di sini nanti. So, di sini ya. Ini from oxygen, ini from hydrogen. Ini from oxygen, ini from hydrogen elektron. So, dapatlah COs masing-masing. Jadi, 2 atom hidrogen diperlukan untuk perkongsian ini. Dan 1 atom hidrogen untuk mencapai COs. Okey, faham ya kelas? Okey, ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2 from oxygen. Okey. Jadi, ini senang sekali ni. Dia perlukan 2 elektron. So, dia macam ni lah. Oksigen tu kan di belakangnya 6. Jadi macam mana? 1, 2, 3, 4. 4. Yang 5, 6 tu bersedia untuk dikongsikan. Begitu. Ini yang petala kedua tu lah. Tak payah tulis. Cikgu mau tunjukkan. Okey. Sekarang ni, kita perlukan 2 atom oksigen. Ini baru 1. Jadi, atom oksigen kedua di sini. Titit, kasih ngam-ngam. Jangan tempat berkongsi. Okey, jadi, atom oksigen yang kedua dia akan masuk sini lah. 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6 tu di sini. 5, 6. Kasih kemas-kemas lah. Kasih panjang sikit tempat perkongsian tu. Okey, faham ya kelas? Ini petalanya, petala kedua tu lah. Dapatlah. Kalau kamu kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu lah. Okey. Korang baca dia punya esei ni. Okey, gas karbon dioksida macam mana pula? Kita tengok Gas karbon dioksida ni karbon di belakangnya 4. Jadi cikgu tunjukkan dulu Karbon di belakangnya 4. Cara susunnya ini paling penting ni kalau ikatan kovalent, sebab cara susun dia. Okey. Karbon 4 kan jadi macam mana? 1, 2, 3, 4. Salah. Dia mesti begini. Okey, salah cikgu tadi kan. Jadi dia begini. 4 tu untuk karbon. Okey, basically kita tahu inilah. Karbon 1, oksigen 2. Jadi mesti oksigen ada 2. Karbon 1. Jadi kasih tengah-tengah lah. Karbon untuk 4 yang ni disusun adalah 1, 2, 3, 4. Bersedia untuk dikongsikan. Okey. Dapat yang di atas. Okey. Oksigen ni
Oksigen 6. Macam mana susun 6 ni? Ini penting ni. Macam mana susun 6? Ini oksigen punya ya. 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6 tu adalah di sini. Tempat mereka berkongsi. Jadi bila kita kira balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada daripada karbon sudah 7, 8. Jadi oktet sudah dorang. So sama juga di sini lah. Dia sama ada ngam-ngam ataupun ada ruang tu mana-mana lah ya. Okey, 6. Macam mana susun 6 bagi oksigen? Bulat pula macam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Jadi di sini macam biasalah oktet. Jadi di sini berapa tadi tu yang itulah yang pertama 2 tu. Sini siapa ni? Oksigen. Sini oksigen, sini karbon. Kan. Nanti kelas begitulah tu. Okey, lukisan yang comel macam ni lah. Iya, gitu ya. Ni nukleus dia, nukleus. Petala pertama, petala kedua. Ini cikgu cara susunnya 6 tadi tu. 1, 2, 3, 4, okey 5, 6. Okey, karbon pun cara susunnya tengok kan. 4 tu yang di belakang tu 1, 2, 3, 4 bersedia untuk berkongsi. Okey, ganda 3 ni macam ni lah. 3 ya, 3 dikongsikan. Okey, molekul nitrogen. So, kalau ikatan ganda 3, dia ni lah di tepi tu 3 sudah. Apa aku cakap ni? Okey, nitrogen berkongsi. 5 tu macam 5 tu di sini. 5 cara kita melukis 5. 1, 2 tidak mau dipakai. Tapi yang dipakai ni 3, 4, 5. Di situ kamu susunnya di hujung. Bersedia untuk dikongsi. Jadi barulah kita kasih gabung dia. Cikgu ni suka kasih ngam-ngam, kasih kena-kena begini kan. Tapi sebenarnya ada pelajar buat begini kami terima. Itulah cikgu ni terpengaruh sudah. Jadi boleh je kasih ada ruang untuk diorang berkongsi. Jadi yang satu lagi tu pun 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu lah ya, macam ni. Okey. So, sama ada kalau terror tu dia boleh buat ngam-ngam 3 tu begini. Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan? Tapi yang tak pandai tu buat ni lah. Persilangan lah kelas. Macam tu ya. Tak, cikgu sudah kebiasaan ngam-ngam begini. Sebab dalam SPM ada pelajar yang betul-betul kasih kongsi di sini. Dan kami terima. Okey, kalau pemeriksa dia terima. Ataupun buat macam ni. Yang penting nampaklah perkongsian tu dan betul. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 6, 7, 8. Sebab dia berkongsi kan, jadi kena kira elektron yang oktet di sebelahnya lah. Okey, sini pula nitrogen yang sebelah pula 1, 2. Mana dia punya? 3, 4, 5. Tapi 6, 7, 8. Oktet kan sudah tu? Okey. Okey, seterusnya inilah perbanding ikatan ion dan ikatan kovalent. Itu saja ya. Nanti kita buat latihan.